apa yang di sisi Allah. Tak nak yang lain lagi dah. Kan? Kemarin dah cerita kan, kalau dicampak ke dalam azab pun, azab neraka pun kita tak kisah. Sebab kita dah aman. Mungkin dia campakkan kita dalam azab neraka tu untuk selamatkan orang dalam tu. Sebab kat dunia tugas kita gitu. Dia bergantung kepada kat dunia. Kalau kat dunia ni kau sibuk memikirkan nak selamatkan manusia, semana kau dapat di sisi Allah nikmat, tenang. Dah kenal diri, kenal Allah, Allah kenalkan kan. Jadi kau nak pun orang lain di dunia lagi kau perangai begitu. Kat padang mahsyar juga kau akan cari orang yang diikat dia pun, kau minta pada Allah, tolong ya Allah, kau dah bagi aku selamat, kau dah bagi kurnia untuk boleh barakna di dunia, aku pun nak selamatkan juga di padang mahsyar. Itu juga Allah kata, bergantung apa kau kat dunia hidup kau dengan siapa. Kalau dunia kau selalu dengan aku, engkau juga akan menolong orang lain. Begitu nak kat mana pun dicampak kau, ada orang susah, engkau tetap akan ada berjiwa lagi. Tak boleh tipu. Allah tak pernah mungkir janji. Tetap kalau engkau kebahagiaan kau kat dunia begitu, untunglah kau. Kan? Sebab kita fikir kasih sayang yang mana pergi. Kita tak fikir dia banyak dosa ke. Kita tengok dia kuku dia kena tarik kat padang mahsyar pun, kita tengok muka dia pun kita dah sedih dah. Kan? Sebab kat dunia kita macam tu. Tapi kalau kat dunia tak ada perasaan tu, orang tak pergi solat, orang tua buat maksiat banyak, engkau tenang, kau rasa aku yang penting aku buat, pedulilah. Gitu je engkau yang kena dulu nanti. Nanti dia kena ketip kuku kan kat padang mahsyar. Engkau pun tak ada sifat tu, engkau pun sama nanti. Sebab engkau tak nak nasihat dia, engkau pun samalah kena azab. Jadi gitu. Kita ada maknanya pilihan. Pilihan tu maknanya Allah tu memang bagi dah. Jangan alasan pada aku tak ada pilihan lain, aku kena buat. Tak, pilihan yang Allah bagi tu cukup bah. Iaitu engkau selalulah kenal diri, kenal Allah. Engkau selalu bertambah kau kenal diri, kenal Allah, kau bertambah takut, kau bertambah kenal Allah, engkau akan jadi manusia yang beruntung. Itu je. Engkau akan selalu dengan aku 24 jam. Sebab dah memang aku selalu dengan kau. Kau tak nampak ke? Wa huwa ma'akum aina ma? Mana kau pergi, aku ada. Kenapa kau tak hadirkan? Kau rasa engkau pula yang kau rasa engkau yang bercakap, engkau yang ada kudrat, kau yang ini. Engkau buat kerja ni, kau dapat, kau jadi jutawan, kau jadi kaya, kau rasa engkau. Ya Allah. Lepas tu bila tak dapat pula, kau mengamuk pula. Kau buat cara rasuah, kau buat cara ni. Tapi bukan bumi sini lah, bumi tempat lain. Macam-macam cara kau menipu manusia asal kau dapat. Kau lawan, kau seolah-olah kau lawan supaya orang lain tak dapat. Macam-macam kau keraskan hati kau. Penyakit yang ada pada diri kau, kau biarkan lama-lama. Lepas tu kau alasan pula. Ada ditakdirkan Allah. Senang yang kau alasan kau. Bukan kau menyalahi macam Adam. Rabbana zolamna, aku telah salah. Kau dah cakap awal-awal, jangan dekati ya Allah, aku salah. Macam tu lah. Ini tidak. Dia biarkan lagi penyakit tu. Lama-lama tak mengaku salah lah. Itu jadi sombong jadi. Tak mengaku salah. Aku lagi mulia daripada Adam. Aku lah. Aku dah lama ibadah dengan Allah, nak hormat dengan Adam pula. Tadi. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah, gitulah. Ilmu je banyak, kitab-kitab banyak, tapi amalan banyak. Iblis kan dia lebih banyak daripada Adam. Dia beribu tahun hidup. Kerja dia Allah ya sebut. Tapi sombong, dia rasa dia banyak amal dan Adam baru ciptakan, aku nak hormat apa. Tapi dia tak faham. Malaikat tu nampak kat dalam Adam tu ada sifatullah. Jadi dia tahu dia bukan sembah hanya hormat kepada Adam tu. Dalam Adam itu sifatullah tu yang dia tawar, dia hormat. Dia nampak kat dalam ada Nur Muhammad dalam Adam tu. Aduh. Yang ni tak nampak, dia nampak luar je. Itu pasal kita tak boleh. Kita kena nampak dalam. Walaupun dia tu tadi orang Yahudi buat maksiat, jaga babi pun jangan hina. Kita kena pandang dalam dia. Dalam dia ada hidup kan? Hidup tu siapa sebenarnya dalam diri dia tu? Kan? Jangan pandang luar, pandang. Diselamatkan. Ini ilmu yang paling aman. Allah Ta'ala kata aman. Rasulullah SAW Isra' wal Mi'raj, dia jumpa langit yang keempat ke kelima. Jumpa Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ni sahabat Allah yang paling rapat, yang dicintai oleh Allah SWT. Diletakkan tempat makam dia di langit keempat.
Bila Rasulullah SAW Islam naik ke langit keempat, dia jumpa itu, Jibril kata itulah Ibrahim Khalil, kekasih Allah. Specialnya tadi. Muka dia memang muka orang yang tenang, yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Kan? Lepas tu dia pergi dekati, Nabi Ibrahim kata, engkau lah Nabi yang agung, yang paling dicintai oleh Allah. Engkau mendapat kemuliaan paling tinggi dan umat engkau sendiri. Nabi Ibrahim kata. Dan tak ada lain amalan umatmu adalah yang paling tinggi kau tengok. Nabi Muhammad tengok cahaya naik terus kepada Allah. Apa tu? Itulah kalimah la ilaha illallah. Yang umat kau betul-betul kenal diri, dia kenal Allah, dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai kepada Allah terus. Cahaya naik. Tu yang Rasulullah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi la ilaha illallah dulu tu, baru Muhammad akan ikut gerobak tu ikut. Itu tadi. Dua kembaran ni tadi kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita maknanya kenal Muhammad, kita kenal Allah. Kita kenal Allah, kita kenal Muhammad. Kerana dua-dua zat dan sifat itu tak bercerai. Mana-mana boleh kita kenal. Kalau kita kenal Muhammad pun akan sampai kepada Allah, sebab melihat wajah Muhammad seperti melihat nur zat wajah Allah. Sama juga. Kenal Allah pun lihat tetap juga ada juga benda ni, tak berpisah, dia satu juga. Macam telapak tangan kita ni, dia terbalik, sama je. Sama je. Dua kembaran yang tidak akan menyesatkan kita, Muhammad dan kita banyakkan selawat pun tetap akan dapat Allah, Allah pun tetap dapat Muhammad. Salah satu pun dapat dan maknanya bukan dua, sebenarnya dia satu. Tinggal lagi dia terlalu hampir. Hampir hingga sebenarnya akar hampir pun tak ada lah. Kesimpulan hampir tu dua anak panah kata kan. Sebenarnya kesimpulan rapat lagi tak ada lah, yang ada hanya. Jadi di situlah nak sampai dia, kenderaan dia Nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan dipisahkan. Sebab dia satu jua. Esa jua. Nomi dah masuk. Semua kalimat-kalimat Allah semua yang hebat-hebat. Air lautan ni jadikan dakwat untuk tulis kalimat-kalimat Allah. Ditambah lagi air lautan berapa banyak pun, tetap tak habis kalimat Allah. Ibu dia kepada ilahun wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada lain. Semua akan banyak tu tadi akan menuju kepada la ilaha illallah baru sampai. Tapi banyak tu tak kenal diri, tak kenal Allah, tak la ilaha illallah, tak bawa semua yang ada kat bawah je. Jadi perlu itu. Itu pasal. Itu ada juga apa ni? Ada satu wali Allah tu, dia buat satu macam dipanggil macam bai'ah. Bai'ah ni tapi dia lebih tekankan bai'ah ni pada orang yang nak belajar ilmu ni. Jadi dia buatkan maknanya kau betul sampai kau betul-betul faham baru dia bai'ah. Tapi selagi kau tak faham, dia tengok kan, dia akan ceritakan dulu, dia tak nak bai'ah lagi. Ada cara guru wali Allah gitu. Jadi kau dah bila sampai kau dah tak ada rasa diri kau, dia tengok baru dia bai'ahkan. Dia kata, dengar ni isi perjanjian, dia kata. Jangan kau mungkin janji dengan perjanjian ni ya. Berjanji setia solihin mengesakan Allah. Baru guru tadi, kau bukan salam dengan aku, bukan tangan aku, tapi kau dah dengan Allah. Ada sebai'ah ni perkara yang sangat penting. Berapa kali kita bai'ah satu hari? Istiftah tu bai'ah. Yang kita sebut la ilaha illallah tu bai'ah. Yang kita kata asyhadu alla, kan bai'ah, maknanya kita berjanji setia. Ya. Solat ni sama lah yang solat kita itu untuk mukadimah tu, kalau tak baca tu pun tak apa. Tapi kita tahulah diri kita tu, kita tak payah baca tak apa. Masalah kalau kita baca pun banyak tapi kita tak faham apa. Tapi kalau kita baca sekali tapi kita faham, lepas tu kita tak payah baca lagi, kita pegang, boleh. Masalah tak pegang, baca aja, tu yang jadi masalah.
Solatku, ibadahku, hidupku, matiku, Engkau ialah Allah. Aku tak mau rasa ada aku. Habis aja solat. Ya. Tu nak dibagi faham kat situ tadi. Jangan main-main kau cakap dengan siapa tu. Ha. Maknanya kau nak mengukuhkan. Sebenarnya kalau dah buat je tu, kita buat lagi kukuhkan. Tak apa, banyak kali ulang pun tak apa. La ilaha illallah 1000 kali pun tak apa. Ha. Kukuhkan, yang penting kukuhkan lagi. Ikat lagi, bagi ketat, tak mau keluar lagi. Ikat diri kita sampai tak ada kita melekat habis dia aja. Kan? Ikat. Tawaf ikat. Jangan bagi yang lain masuk dalam tu. Hanya sembunyikan waliyatalataf wala yus'iran nabikum. Aduh. Sebab orang nampak engkau bergerak, tapi kita dalam dah tahu bukan kita. Pedulilah orang lain cakap apa, kita bergerak ke lantaklah. Yang penting kita tahu kita dah tak ada wajah, tak ada semua wajah dia. Semua orang yang meniat pada kita lihat keindahan Allah. Semua tak lalai. Kita dah macam tu. Itu terserah dia lah. Kita dah macam tu. Kita tak nak orang pandang kita lalai. Kita nak orang pandang kita diingat Allah. Jadi kita memohon pada Allah. Jangan, ya Allah, aku tak nak orang pandang diri aku. Melainkan dia pandang Allah dahulu. Tidak aku pandang sesuatu, melainkan aku melihat Allah dahulu, kata Sayyidina Abu Bakar. Ali pun kata gitu. Aku melihat dengan penglihatan Allah. Maknanya aku melihat penglihatan Allah, jadi apa yang aku nampak semuanya. Dia pakai itu. Itu dalam cerita Isra Mi'raj kan. Paling yang menyedihkan Rasulullah, kebanyakan yang duduk dalam, dia buat lawatan dalam penjara lah. Dalam neraka kan, dalam penjara. Luasnya penjara ni, ya Allah, penjara neraka kan. Nak diceritakan tadi, luasnya tadi. Dalam luas tu ada lagi luas lagi, ada ruang yang lebih luas lagi, yang semuanya dia terbuat daripada nanah-nanah, daripada cairan-cairan tembaga besi yang menggelegak. Dia buat tu, dia punya asas apa? Yang luas tadi, asas neraka yang luas, dipenuhi dengan nanah-nanah busuk, dengan tembaga yang mendidih selalu tu. Tu asas dia. Dan penjaga dia, Rasulullah lihat ketika Isra Mi'raj tu, penjaga dia malaikat Malik. Tak pernah senyum. Rasulullah bagi salam pun dia tak jawab. Punya garang ni malaikat Malik. Malaikat Malik dengan malaikat penjamut nyawa tu. Itu tak pernah senyum. Sampai Jibril datang. Malik, kau sedar tak siapa yang bagi salam tu? Dialah manusia yang paling Allah Ta'ala rindu, sayang, kekasih. Muhammad, minta maaf lah aku tak jawab salam kau. Dengan Nabi Muhammad aja dia. Lepas tu dia dah. Dengan Jibril, dengan Israel pencabut nyawa pun sama juga. Israel kan, pencabut nyawa kan, pun tak senyum juga. Nabi bagi salam. Jibril juga datang. Apa malaikat Jibril kata? Kau tahu siapa yang bagi salam kau tadi? Manusia yang paling agung, yang bau dia terkejut. Bau ni dia senyum nak bagi salam. Kalau tidak, lain semua dia. Dia tak peduli. Cabut nyawa dia apa kan? Bengis yang tadi tu. Tak ada bagi teluan stolas. Sampai Rasulullah kata, engkau tak pernah senyum macam ni. Macam mana engkau ni, wajah engkau ketika engkau datang kepada orang mati, nak sekaratul maut, engkau datang dengan wajah macam mana? Wahai Israel, kata, engkau janganlah lihat, nanti engkau tak sanggup lihat. Aku tak nak lihatkan wajah aku ketika mencabut nyawa. Tak ada orang yang boleh tahan. Dari suara dengar, engkau jangan menyalahi permohonan kekasih aku. Malaikat Israel tunjukkan apa yang dia nak. Dia tunjukkan Rasulullah dah hilang lah. Baru dia tunjukkan muka Israel belum dia cabut nyawa. Dia tunjuk muka aja. Ngerinya muka dia. Sebab muka dia tu berasal daripada kemurkaan Allah. Muka apa tu? Israel pencabut nyawa.
Muka kemukaan Allah, dia dengan malaikat Malik sama. Muka kemukaan Allah sanggup pun tengok. Daripada itu percikkan daripada kemukaan percikan, belum Allah tak lagi murka. Jaga Malik dengan jalan. Maknanya Rasulullah aja lihat aja muka dia kejap je, Rasulullah dah habis dah, hilang. Sebab terlampau marah muka orang marah macam mana. Murka Allah. Itu baru percikkan tu. Bukan belum Allah tu murka lagi, baru percikkan aja. Rasulullah kata apa? Ada duduk siling tak? Siapa ada duduk siling? Maknanya ini ini. Ni. Tadi kan besar kan? Dunia tu nampak macam duit siling, bayangkan. Malaikat tu tadi tunjukkan muka dia, jadi bumi dia jadi macam ni. Tak gerun Rasulullah. Terpaksa malaikat Jibril datang pegang dada Rasulullah, tenangkan. Baru dia sedar balik. Bayangkan. Hilang. Dunia jadi macam ni, hilang. Dia bolak-bolak balik kan dia malaikat apa. Macam mana? Gerun tak gerun tu tadi tengok. Mudah tak dia nak apa-apa. Dunia seisinya makhluk tadi dia boleh jadi macam tu aja. Kita kau tengok macam keadaan macam tu, ada lagi ke nyawa kita. Lagilah terus. So, Rasulullah tu masih kuat lagi, dia nak macam nak apa. Jibril pegang dada dia. Boleh sedar. Macam mana kita kalau malaikat tu maut datang, dia tunjukkan macam tu, habis kita dah. Tak boleh buat apa dah kita. Kan? Macam tadi tu baru nyawa kita keluar tu, maknanya malaikat tu dah bawa keluar dah nyawa kita. Katakan tu mak tumbang ambin, tenggelam, kita turun naik kan. Tak adalah apa, nyawa kita dah keluar habis dah. Macam tu kan. Itu dia lihat tak ada apa. Gerun. Kita dah dapat tu, matikan diri sebelum mati, dimasuk balik baru kita jaga. Ya Allah, aku hidup ni sentiasa gitu. Semua dalam genggaman Allah. Bukan kita ada kuasa tak. Takut kita nak gunakan atas dasar kita rasa kita. Itu. Jadi neraka tu yang ngeri, penjaga di pintu dia malaikat Malik. Makna dia berasal dari percikan kemurkaan Allah. Jadi kalau neraka tu tadi percikan daripada kemurkaan Allah, sebuah luas ni tadi, sempat diazab semua kan, sebab murka tadi percikan bau. Kalau kau buat murka dengan Allah macam mana? Itu aja dah kan percikan kan. Apa lagi kalau itu besar jadi. Apa Allah ma'ajirna minan nar, ya Allah lindung aku daripada. Makna kita tak nak kita lupa pada Allah. Kita itulah sebenarnya. Lupa pada Allah tu kita dalam azab lah tu. Allah ma'ajirna. Jadi kita akan bertambah takut. Sebab bukan takut kat itu, takut kat murka Allah tu, dia lebih daripada azab neraka. Kalau itu pun dah ngeri, kita lebih ngeri lagi bila kita rasa ada diri. Itu ajar diri kita ke situ. Jadi baru kita tahu neraka tu makna bila dah murka itu. Tapi kita kena jaga tu adalah Allah. Bukan Allah ma'ajirna, jauhkan minta pada neraka tu. Tadi maksudnya jauh pada neraka tu bukan. Maknanya jangan sampai lalai kepada Allah lah yang sebenarnya kita minta tu. Bahasa dia gitu. Bahasa dia Allah ma'ajirna minan nar. Ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar tu sebenarnya jangan aku ada lupa pada kau. Lupa tu azab mana? Kita kena begitu sebenarnya. Sebab itu percikan azab neraka tu yang nar tu, itu percikan. Percikan pun kita tak tahan, apa lagi dengan Allah ni tadi. Jadi jaga betul-betul. Ini nak kena ada betul-betul rasa takut betul-betul baru kita boleh. Bukan di depan orang ramai. Makna ke mana kita pergi, kita nak kena latih betul-betul kan. Duduk dalam majlis ni kan, kita duduk aja dengan orang yang ni
Yang dilalaikan Allah duduk dengan apa ahli dunia habis kita. Kan? Tapi kalau kita kuat, kita yang kan, dia buat cerita macam mana pun kita tak ada rasa sok kan. Itu lainlah kerja dia. Tapi kalau kita ni baru-baru kita lembab balik kita lah. Sampai bila kita takkan jumpa keberhasilan tu tadi, kemenangan tu tadi. Kita dah sampai kemenangan, dah dia campak mana pun buat kerja kita tetap kan. Kita tetap dia ajak ke mana ke keduniaan kita boleh pergi, tapi dalaman kita tetap kita sembunyikan waliya ta'ala wala yus'iran nabikum, kita sembunyikan kita, tapi kita campur siapa-siapa boleh. Tu Allah dah bagi keteguhan. So buat kerja dia, tu dah lain. Dan tu peringkat maknanya pesuruh Allah, Rasul ataupun khalifah kan. Jadi seangkatan dengan tu lah. Jadi Imam Mahdi kalau datang pun gitulah juga. Dia bawa la ilaha illallah Muhammadur, dia tetap kenal diri, kenal Allah juga. Dia keturunan dia daripada alul bait Nabi juga. Alul bait Nabi yang macam mana? Yang kita alul bait Nabi ada dua. Satu alul bait yang paling tinggi adalah yang kenal diri, dia kenal Nur Muhammad tadi. Dan dia tahu diri dia, roh dia tu berasal daripada Nur Muhammad. Itu lagi kuat. Sebab pertalian roh. Dia tahu pertalian roh lagi kuat. Lepas tu kedua baru pertalian darah. Jadi bukan saya nak berendah mana-mana. Inna lillahi wa inna ila rajiun, itu keturunan yang paling tinggi. Kita daripada Allah. Bila dah kenal, barulah keturunan yang lain-lain. Keturunan darah Rasulullah ke apa kan. Tapi bila orang tu dah kenal diri, kenal Allah, dia keturunan yang paling tinggi. Kau sebut keturunan tinggi mana kat dunia pun rendah bawah dia. Sebab dia inna lillahi wa inna, dia tak mau. Dia tak ada bernasab mana-mana. Dia tak nak bernasab pada orang yang mati. Dia bernasab pada yang maha hidup. Sebab dia pun tak air. Itu yang paling tinggi. Tu maksud saya gitu. Bukan nak rendah mana-mana. Saya nak bagi capai pada tu. Lepas tu kau nak pakailah keturunan Muzitong ke, keturunan lantak, yang penting kau dah kenal. Walaupun dia kenal keturunan Muzitong, tapi dia kenal Allah. Dia lagi tinggi. Dia tinggi. Walaupun dia keturunan panglima bangsawan, tapi dia tak kenal Allah, dia tetap rendah. Jangan tertipu dengan keturunan, Nabi kata. Kan? Tertipu. Semua bangsa manusia tu daripada Adam, Rasulullah. Tak ada yang tinggi. Yang bezakan takwa tu apa? Kenal Allah, takut pada Allah, rindu pada Allah. Tak ada lain dalam hidup dia. Itu takwa nama tu. Lepas tu dia jaga takwa tu. Itu yang paling tinggi. Bukan saya nak merendahkan keturunan lain. Lepas tu kau nak pakai keturunan lain, pakailah. Dia memang darah keturunan kau gitu. Tapi yang paling asli itu inna lillahi wa inna, punya best tu. Best. Ni kita sebut dia, kita tak faham. Ada orang mati ni. Inna lillahi, simpulan jalan 4 mati. Mampu apa je. Kita kata telah pulang ke rahmatullah lah, macam-macam. Rahmatullah aje. Jadi innalillah tu bila disebut, dia bahagia kalau orang yang kenal faham. Sebab memang dia nak kena duduk diingatkan balik, teguhkan dengan sentiasa kan. Sebab gembirakan. Gembirakan orang yang sah. Apa gembira orang sabar tu? Apa dia kata? Innalillah, qalu innalillah. Yang faham betul lah. Alhamdulillah kita ni bagi. Tu cukup dulu ya, insya-Allah. Al-Fatihah.